Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga, bab yang terakhir yang berkaitan dengan kelebihan bersedekah di dalam Islam, dan di dalam tajuk yang terakhir dari kitab Mustika Hadis jilid yang ketiga, iaitu bersyukur akan segala nikmat Allah dan berterima kasih terhadap budi manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hidup kita ini tidak pernah lekang, tidak pernah sunyi daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tidak terhingga. Kalaulah kita cuba ingin untuk mengiranya, pasti kita tidak mampu untuk menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah. Nikmat Allah sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, tapi setiap makhluk Allah ini menerima nikmat daripada Allah setiap ketika dan setiap detik. Maka orang yang mendapat nikmat daripada Allah ada tugasnya, iaitu hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan itu. Bagaimana cara bersyukurnya? Ialah dengan kita menggunakan nikmat tersebut pada tempat-tempat yang diredai oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hidup kita ini sebagai seorang manusia, kita tidak lekang daripada menerima kebaikan yang dibuat oleh seseorang manusia kepada kita. Kita tidak lekang daripada menerima budi kebaikan seseorang kepada kita. Antaranya kebaikan yang paling besar bagi kita ialah daripada ibu bapa kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang mendidik kita. Budi mereka itu perlu kita balas. Kita balas. Begitu juga bila kita masuk ke alam persekolahan, budi kebaikan daripada guru, daripada para ustaz, para ulama. Bila kita bekerja, budi baik yang dibuat oleh kawan-kawan karib kita. Semua budi kebaikan yang kita terima daripada manusia, hendaklah kita balas. Balas dengan melakukan perkara-perkara kebaikan dan juga berterima kasih di atas kebaikan yang dihulurkan itu. Maka hari ini tajuk kita ialah bersyukur akan segala nikmat Allah dan berterima kasih terhadap budi manusia yang kita perolehi. Kata penulis kitab ini, umat Islam selalu diingatkan supaya mereka selalu mengenang budi, sama ada budi itu berupa nikmat pemberian Allah atau berupa sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Jadi, orang Islam dididik supaya mengenang budi, ingat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kepada kita. Adapun nikmat kebaikan yang Allah lakukan kepada kita itu memang sudah pasti, banyak tak terhingga. Perlu kita syukuri, berterima kasih. Begitu jugalah budi yang kita perolehi daripada manusia lain. Ini sesuai seperti mana dalam hadis An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'tumuha." Fad'u lahu hatta taraw an qad kafa'tumuhu. Rawahu Imam Ahmad wa ghairihi. Wa ghairuhum. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni hadis ni panjang, diambil sebahagian je. Dan sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaklah kamu membalasnya. Jadi kalau orang buat baik kepada kita, kita usaha supaya kita boleh membalas kebaikan tersebut. Sama ada kita balas kebaikan tersebut sesuai dengan apa yang kita terima, ataupun kita balas lebih daripada apa yang kita terima. Kalau kamu tidak ada sesuatu untuk membalasnya, kita tak mampu. Untuk membalasnya kita tak mampu. Maka berdoalah selalu bagi orang tersebut sehingga kamu mengetahui dengan yakin bahawa kamu telah membalasnya dengan sempurna. Jadi hadis ini tuan-tuan mengajar kepada kita supaya kita ingat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Maka kita, apapun keadaan kita, kita pasti akan mendapat bantuan daripada seseorang. Dan jangan kita hanya sentiasa ingat untuk menerima kebaikan daripada orang lain, sedangkan kita lupa untuk membalas kebaikan tersebut. Jangan. Sepatutnya kita, contohlah, walaupun orang tu orang yang ditimpa kepayahan, susah, dia terima bantuan daripada orang. Jangan seseorang tu asyik mengharapkan bantuan saja, tetapi hendaklah dia terima bantuan tersebut, gunakan bantuan tersebut, dalam masa yang sama dia pasang niat, kalau saya akan menjadi mudah dengan bantuan ini, saya pula yang akan membantu orang lain. Sama ada kita membantu orang yang membantu kita berterima kasih, ataupun kita membantu orang lain. Mesti ada perasaan, keinginan seperti itu. Jadi bukan semua orang boleh membalas kebaikan yang dibuat oleh seseorang. Tapi kita cuba. Tetapi Nabi beritahu, kalau kamu memang tak mampu pun nak balas, dia tak perlu duit, dia tak perlu, pasal dia orang kaya, dia tak perlu bantuan daripada kita, kan? Dan kita pula tak mampu nak beri bantuan, nak membalas, maka kita balaslah kebaikan orang tersebut dengan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka yang membantu kita, keluarga dan sebagainya. Kita doa banyak-banyak sehinggalah kita yakin seolah-olah kita telah membalas kebaikan itu dengan sempurnanya. Begitulah diajar oleh Islam supaya kita ingat dan mengenang kebaikan yang dibuat oleh seseorang kepada kita. Hadis seterusnya, warawahu Tabarani mukhtasaran, man istana'a ilaikum ma'rufan fajazuhu, fa in ajaztum an mujazatihi fad'u lahu hatta ta'lamu an qad syakartum fa innallaha syakirun yuhibbus syakirin. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaklah kamu membalasnya. Kalau kamu tidak terdaya membalasnya, maka berdoalah selalu baginya sehingga kamu mengetahui bahawa kamu telah berterima kasih kepadanya. Perbanyakkanlah doa kebaikan untuk orang tersebut. Kerana apa? Kerana Allah sentiasa membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik, lagi mengasihi orang-orang yang bersyukur. Orang yang buat baik, Allah sayang. Allah sentiasa membalas kebaikan orang yang membuat baik. Orang yang buat baik ini tuan-tuan, pasti Allah akan balas. Dan Allah mengasihi orang yang bersyukur. Orang buat baik, maka Allah balas kebaikan itu. Dan orang yang menerima kebaikan, menerima nikmat, bila dia bersyukur dengan kebaikan nikmat tersebut, berterima kasih kepada orang yang memberi bantuan, bersyukur kepada Allah, maka orang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kedua-dua hadis yang tersebut,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya supaya kita sentiasa mengenang budi dan selalu pula berdoa bagi orang-orang yang budiman yang telah berbuat baik kepada kita. Sama ada kebaikan itu berupa tunjuk ajar dan nasihat pengajaran, atau yang berupa wang ringgit dan mata benda sebagai pemberian atau pinjaman, atau yang berupa bantuan dengan tenaga atau sokongan dengan pengaruh dan usaha ikhtiar, kerana budi tetap dibawa mati. Hanya Allah jua yang diharapkan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Baik tuan-tuan. Jadi budi kebaikan orang yang melakukan kebaikan kepada kita, perlulah kita balas. Setidak-tidaknya kita selalulah berdoa kebaikan untuk orang tersebut. Dia tidak hanya terkait kepada harta sahaja, bukan berkait kepada harta. Kadang-kadang pasal orang tu buat baik kepada kita, dia tolong kita, ataupun dia mengajar kepada kita, dia menasihat kita, dia menjadi guru kita, dia kadang-kadang memberi pinjaman kepada kita keuangan, atau pelbagai jenis kebaikan yang diberi kepada kita ini. Kadang-kadang dia gunakan pengaruh dia, gunakan pengaruh dia untuk memudahkan urusan kita. Dia berusaha mencari sesuatu usaha untuk memudahkan kita, kerana dia tak dapat nak beri kebaikan itu, dia cari pula orang yang boleh beri kebaikan kepada kita. Itu semua termasuk kebaikan yang perlu kita syukuri, perlu kita berterima kasih. Sebab itu pada tiap-tiap kali kita berdoa untuk ibu bapa dan kaum kerabat, berdoalah pula untuk orang-orang budiman yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi pasal tu kita sebagai seorang anak, kita mesti berdoa untuk kedua ibu bapa kita, kerana kebaikan yang dibuat oleh kedua ibu bapa kita ini amat besar. Amat besar. Maka kita berdoalah untuk kedua ibu bapa kita. Begitu juga kerabat kita, dan juga jangan lupa terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Maka diajar di sini berdoalah seperti ini. Waghfirillahumma. Biasa kita baca apa tuan-tuan? Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ataupun kita tambah lain, kita baca doa waghfirillahumma limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa liman hadana ilal khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya, ataupun Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahabbana wa ahsana ilaina wa liman hadana ilal khair. Apa makna? Dan ampunilah wahai Tuhan kami bagi guru-guru kami, li masyayikhina, guru-guru kami yang telah mencurahkan ilmunya kepada kami. Guru ini tuan-tuan merupakan insan yang paling banyak memberi bakti kepada kita, yang menunjuk ajar kepada kita untuk menghadapi, menelusuri kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Itu suatu ilmu yang cukup mahal tuan-tuan, kerana dengan ada guru, dengan para ulama, dengan para ustaz, maka kita diajar mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dididik pula hati kita, dan kita mohon pula pengampunan dan bagi orang-orang yang mempunyai sesuatu hak terhadap kami. Orang yang mempunyai sesuatu hak terhadap kami, dan bagi orang-orang yang mengasihi kami serta berbuat baik kepada kami. Orang-orang ni pun kamu ampunkanlah ya Allah, yang ada hak terhadap kami, adik-beradik kami ke pak saudara, mak saudara, macam-macam semua, yang ada hak terhadap kami yang patut kita buat baik kepada dia, kamu ampunlah dosa dia. Begitu juga orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mengasihi kami, kamu ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Dan juga bagi orang-orang yang menasihati
serta memberi petunjuk kepada kami untuk mencapai kebajikan dan kejayaan dunia dan akhirat. Begitu juga ya Allah, Engkau ampunilah orang-orang yang sentiasa memberi nasihat kepada kami, yang sentiasa membimbing kami, yang menegur kesalahan kami. Kita buat salah, dia tegur, itu satu nikmat tuan-tuan. Kita buat salah, tiba-tiba ada orang lain tegur, jangan buat ini, itu satu kebaikan yang besar tuan-tuan. Nasihat tersebut nasihat yang mahal, nasihat yang cukup besar, yang tak mampu kita nak balas dengan wang ringgit tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kehidupan kita daripada api neraka yang membakar. Pasal tu orang yang memberi nasihat kepada kita, menyuruh berbuat baik ataupun yang melarang kita, melarang kita membuat sesuatu perkara yang mungkar, hendaklah kita berterima kasih kepada mereka tuan-tuan. Kerana mereka telah menyelamatkan kita dan telah melorongkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian diakhiri dengan berdoa bagi muslimin dan muslimat secara umum seperti yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu. Kemudian kita doakanlah, sambunglah, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang lain disebut anil Ash'ath ibn Qais radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna ashkaran nasi lillah tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Wa fi riwayatin la yashkurullaha man la yashkurun nas. Diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Sayyiduna Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ialah orang yang selalu berterima kasih kepada manusia yang berbudi kepadanya. Tengok dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi kaitkan orang yang paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang selalu berterima kasih kepada manusia di atas budi yang dilakukan oleh manusia itu kepada kita. Selama mana kita berterima kasih dengan budi yang dilakukan oleh seseorang itu kepada kita, maka pada ketika itu juga kita telah melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebut tidak disifatkan bersyukur kepada Allah kalau seseorang itu tidak berterima kasih kepada manusia yang berbudi kepadanya. Jadi seseorang itu tidak dianggap berterima kasih selama mana seseorang itu tidak dianggap sebagai bersyukur kepada Allah selama mana orang itu tidak berterima kasih kepada manusia yang membuat budi yang baik kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pengajian kita pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.